أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kepada kita kenikmatan dapat hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar yang tak semua orang dapat. Nikmat datang ke rumah Allah ni tak semua orang dapat. Ada orang ada masa lapang tapi dia tetap tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Ada orang dia busy, banyak kerja tapi tetap ada peluang nak pergi rumah Allah. Jadi rumah Allah ni siapa yang terpilih? Siapa yang Allah pilih tu dia beruntung lah. Nah gitu. Jadi sebelum ni telah pun saya sampai di sini, ada bincang dengan AJK Surau untuk mula membaca kitab. Jadi dah berunding, dah berbincang, telah pun dipersetujui kita baca kitab karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, iaitu bertajuk Bidayatul Hidayah. Bidayah Al-Hidayah, permulaan hidayah. Bidayah Al-Hidayah, permulaan jalan hidayah. Yang mana kitab ni diterjemahkan. Kitab ni bila karang orang Arab ni, dia bahasa Arab lah, tapi telah pun diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ataupun Fahmi bin Zamzam, iaitu Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, hafizallahu ta'ala. Ini biasa kita dengar nama Syekh ni, alim kabir, merupakan anak murid kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki ni dia merupakan musnid dunia. Sebelum ni kewafatan musnid Asia Tenggara, iaitu Syekh Husni Jinting, merupakan anak murid kepada Syekh Yasin Al-Fadani juga, musnid Asia Tenggara. Dan Syekh Fahmi Zamzam ni pun anak murid. Pada tahun 1988 dia berguru dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Gitu. Bila dia sebut kat sini nama dia Abu Ali Al-Banjari, Banjari lah, orang Banjar, Kalimantan. Sama juga macam Syekh Nuruddin Al-Banjari, kan, sama. Kalau sini ada orang Banjar ke? Tak ada. Di Sabak Bernam ramai Banjar. Ibu saya orang Banjar, bapa orang Jawa. Itu sedikit sebanyaklah pengenalan. Jadi kalau sebut tentang Al-Imam ataupun Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, makruf. Kalau kita belajar tasawuf, kita belajar bab mensucikan hati, tanzih, sucikan hati, mesti tak lekang kita dengar nama seperti Imam Ghazali, yang dia ni terkenal dengan menyediakan satu platform ataupun satu jalan untuk orang belajar sucikan hati. Kita nak sucikan hati, kita kena ada platform. Macam contohlah, kita nak balik ke Kedah, kita naik apa? Kita mesti naik train ke, kita naik kereta ke, dan sebagainya, ada jalan. Jadi itu memudahkan. Jadi Imam Al-Ghazali ni dia dah sediakan jalan untuk kita. Banyaklah kitab-kitab yang dikarang. Antaranya inilah kitab Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin,
Ada juga kitab yang besar, kitab yang berat seperti Ihya Ulumuddin, banyak karangan-karangan Imam Ghazali. Gitu. Jadi kitab ni dia tak adalah apa seperti kitab yang berat-berat. Dia cuma walaupun dia nampak mudah tetapi berat untuk pengamalan dia. Begitulah. Sebab kitab untuk beramal. Itu ditulis di situlah. Jadi kita elok kalau belajar secara talaqi ni dari kulit ke kulit. Kemudian di situ ada ditulis kata, tuan-tuan buka pada buku surat yang tak ada buku surat kat situ. Dia kata kata pengantar penterjemah ataupun kata-kata daripada Syekh Fahmi Zamzam. Ni kata-kata penterjemah. Jadi kita kena baca kata-kata penterjemah ni sebab dia yang berjasa untuk menterjemahkan. Kalau bahasa Arab payah kita nak baca, payah lagi kita nak faham. Jadi Syekh dia dah terjemah dah pun. Dia sebut di sini kata penterjemah, pengantar penterjemah. Dia kata bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayah sehingga terjemahan kitab Bidayatul Hidayah ini dapat diselesaikan. Pertama, kebiasaan. Ini benda yang kita perlu tekankan. Pertama, kalau kita dapat melakukan sesuatu, perlulah lahirkan dalam diri kita sifat bersyukur. Pertama, apa-apa perbuatan pun kita lakukan, setelah itu ucapkanlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat pergi ke surau hari ini. Begitu. Syukur saya dapat sampai surau. Begitu. Itu tanda-tanda mukmin, tanda-tanda orang-orang yang berjaya. Maknanya dia sentiasa mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya melimpahkan, memberikan limpahan taufik dan hidayah. Kerana kita nakkan sesuatu ni dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, jatuh ia ke dalam kekufuran, syirik. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan lagi, kitab Bidayatul Hidayah adalah di antara kitab karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang banyak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya di sini tuan-tuan. Di sini antara kelebihan kitab karangan-karangan Imam Al-Ghazali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berkat tu bila kita baca kitab yang penuh dengan keberkatan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita keberkatan. Begitu. Sebab tu kita macam nilah tuan-tuan. Al-Quran mulia. Jadi sebab apa kita berdamping dengan Al-Quran? Sebabkan kita nakkan kemuliaan. Bukan Quran memberikan kemuliaan, tetapi atas sebab kita baca Al-Quran, dengan izin Allah, Allah bagi kemuliaan. Quran tak bagi kemuliaan tuan-tuan. Tak ada siapa yang boleh bagi kemuliaan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdampinglah dengan sesuatu yang ada barakahnya, ada kemuliaannya. Berdamping dengan guru-guru, para alim ulama, supaya kita dapatkan kemuliaan, supaya kita dapatkan keberkahan. Gitu. Dan kitab ini telah banyak memberi faedah dan bimbingan bagi setiap orang yang memutalaah. Maknanya dia mentelaah lah, kita cakap dalam bahasa Melayu, mentelaah kitab ni. Orang-orang yang dah baca kitab ni banyak memberi faedah, banyak membimbing dengan niat yang ikhlas untuk mengamalkan isi dan kandungannya. Jadi kena kosotkan niat, tanam niat. Kita baca kitab ni kitab-kitab tentang amal, adab dan sebagainya. Kita jazamkan niat kita nak beramal. Faedah dan manfaatnya sudah jelas dan tidak dapat diragui lagi. Maknanya dah jelas. Ramai, maknanya dia dah terang-terang. Banyak orang yang membaca kitab ni dan mendapatkan kebaikan. Gitu. Apabila kita pelajari kitab ini dengan teliti,
kita akan dapat merasakan bahawa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah bercakap kepada muridnya atau kepada sesiapa sahaja yang mempelajari kitabnya dengan hati yang penuh kasih sayang dan belas kasihan. Di sini penulis ataupun penterjemah cuba nak bagi kita rasa. Dia nak terangkan kepada kita, sekiranya kita baca kitab ni seolah-olah seperti Imam Al-Ghazali berbicara dengan muridnya. Kita lah murid ni. Seperti Imam Ghazali bicara, contohlah adab ini, adab dengan penuh kasih sayang. Macam kita ada ayah dan ibu, nak terangkan kepada kita adab-adab dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau kita baca kitab ni, kita dapat rasa lah sepatutnya gitu. Beliau bercakap dari hati ke hati, dari hati nurani seorang murabbi. Murabbi ini pendidik yang alim dan banyak pengalaman di bidang pembentukan rohani dan penyucian jiwa, hingga kelihatan di celah-celah ungkapan beliau ucapan hakikat dunia yang fana, dunia yang tak kekal. Fana ni dunia yang tak kekal. Kalau disebut alam baqa, alam yang kekal. Akhirat tu kekal, itu disebut alam baqa. Kalau fana ni dunia, benda yang binasa. Dunia ni binasa. Begitu. Dan hakikat akhirat yang merupakan tempat kembali kita yang kekal abadi. Begitu. Jadi disitulah sebagaimana yang kita melihat Imam Al-Ghazali ni sebagai pendidik. Imam Ghazali ni tuan-tuan, dia terkenal dengan orang yang satu ulama yang hebat atau satu ulama yang menjadi role model kepada penyucian jiwa hati. Banyak kitab-kitab dia yang mengajar kita supaya macam mana cara nak bersihkan hati. Hati manusia ni mudah terpengaruh dengan sifat-sifat jahat. Kalau kita tak bersihkan hati, mudahlah terjatuh ke dalam kemaksiatan, kekufuran dan sebagainya. Gitu. Di dalam kitab ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menggariskan amalan-amalan harian. Jadi ini poin dia. Yang pertama, dalam kitab ni terdirinya, terkandungnya, tersusunnya amalan-amalan harian yang mesti kita lakukan setiap hari dan waktu, serta adab-adab untuk melaksanakan amal ibadah. Ada amalan harian dan ada adab-adab untuk melaksanakan ibadah. Kadang-kadang kita duk fikir apa amalan harian, yang mudahlah diterangkan di sini. Dan adab-adab kita untuk melaksanakan ibadah. Ibadah ni tuan-tuan, tanda kita ni hamba. Ibadah ni tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada seorang hamba. Jadi di situ ada adab-adabnya. Solat, dia ada adab solat. Bukan sembrono nak solat begitu saja. Doa, ada adab berdoa. Duduk di iktikaf di masjid, ada adab-adab dia. Begitu pula Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menunjukkan kepada kita bagaimana jalan yang mesti kita ikuti supaya kita dapat meninggalkan segala dosa dan maksiat. Dia dah ada platform, mudah kata dia bagi jalan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana jalan untuk beramal, untuk mensucikan hati, untuk mengelak dari kita ni melakukan dosa dan maksiat, sama ada zahir maupun batin. Maknanya Imam Al-Ghazali dia bukan mengajar perbuatan di luar saja. Contoh cara adab makan, contoh adab duduk bagaimana, adab tidur bagaimana, tetapi dia juga mengajar adab batin hati kita ni. Yang mana ada orang yang hanya beradab pada luar tapi tak ada adab dalam hati dia. Lagi-lagi adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu bersangka-sangka dengan sangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mudah tuan-tuan, kita mempertikaikan sesuatu. Kan ada orang mempertikaikan hujan, ataupun dia menafi COVID, leceh lah inilah sebagainya. Hari ini berapa? 489. Sampai dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh begitu. Jadi di situ Imam Ghazali menerangkan. Bagi tadi mana? Setelah itu beliau menyebut adab-adab pergaulan seseorang dengan Allah Taala sebagai penciptanya dan dengan semua lapisan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dia ajar adab kita ni, pergaulan kita
pergaulan seseorang dengan Allah Ta'ala. Macam mana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan adab kita dengan manusia sekeliling kita, apa macam mana adab kita. Itu yang diterangkan di situ. Kita ni kadang-kadang kita faham adab, tetapi kita tak laksanakan. Kita tahu adab, tapi kita tak tahu apa sebenarnya tujuan adab ni ada. Apa adab-adab yang sebenarnya yang perlu kita dahulukan dahulu. Gitu. Oleh itu kitab ini sangat penting dan sangat sesuai untuk dijadikan panduan amalan harian bagi kehidupan seseorang muslim yang mahu menjadikan negeri akhirat, masuk ke dalam syurga dan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tujuan hidupnya. Jadi kitab ni sesuai untuk kita ni menjadikan dia sebagai panduan amalan harian, untuk kita ni dapat masuk syurga, dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagai tujuan hidup. Mudah kata, manusia ni dia kena ada paksi. Kita kalau tengok bulan, bintang, matahari, ada paksi tak tuan-tuan? Ada orbit, mesti ada kan? Boleh ke tak ada orbit? Bahaya, nanti berlanggar. Allah dah tetapkan, begitulah setiap yang wujud di cakrawala. Kalau dulu kita belajar sains, planet pusing matahari kan, tapi kalau dalam Quran, matahari dan planet-planet lain tu pusing bumi. Itu paksi dia. Itu bukan pertikaian tuan-tuan. Itu tak kisahlah khilaf. Cuma kita nak terangkan, kita tengok benda yang ada, tadabbur alam sekeliling ni. Kita tengok tumbuhan hidupnya bagaimana. Begitulah hidupnya. Mesti dia berdaun, mesti dia tegak ke langit. Kalau kita kita belajar sains begitulah. Pokok kan, ada ke tiba-tiba tuan-tuan tengok pokok ni dia masuk dalam, dia berdaun di dalam, berbuah di dalam. Pokok durian berbuah di dalam, ada? Tak boleh. Dia lari daripada hukum adat dan hukum akal. Tuan-tuan kena faham hukum adat dan hukum akal. Hukum akal tak boleh nafi. Hukum adat ni bagaimana? Contoh kita kata hukum adat, hukum akal ni, pisau kalau ditoreh di tangan berdarah tak? Berdarah. Itu hukum adat, hukum akal. Mesti sabit dengan hukum adat, dengan hukum akal. Tapi dengan hukum Allah sabit tak? Tak sabit. Tak boleh kita sabit. Kalau kita kata pisau tu mesti wajib berdarah, kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar dalam api? Begitu. Hukum Allah Subhanahu, dia ada 3. Dia ada perkara yang wajib al-wujud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang wajib wujud. Ada perkara yang mustahilil wujud. Mustahil ni dia tak boleh wujud. Contohnya seperti Allah menciptakan Allah satu lagi. Dan yang kedua adalah mustahilil wujud, harus ataupun disebut kat situ harus saja ia wujud. Saya lupa bahasa Arab dia. Iaitu seperti manusia, seperti alam. Alam ni dia harus saja wujud. Kalau dia tak wujud pun tak ada masalah, dia wujud pun tak ada masalah. Begitu. Jadi kalau pisau tu tiba-tiba tak menoreh tangan, tak berdarah, itu bukan benda yang wajib. Dia harus saja berdarah. Gitu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan sesuatu pada tempatnya. Sama juga kita tuan-tuan, dalam kehidupan seharian mesti ada paksi. Paksi kita apa tuan-tuan? Paksi pertama mesti bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan paksi keimanan kita bagaimana? Paksi keimanan kita mesti dalam keadaan yang sentiasa percaya akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, lagi-lagi tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Itu paksi keimanan kita. Gitu lah. Disebut di sini lagi, sebenarnya kitab Bidayatul Hidayah ini telah pun diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Sebelum Syekh Fahmi Zamzam dia terjemahkan kitab ni, ada juga ulama-ulama lain yang telah pun terjemahkan kitab ni. Seperti yang inilah disebut Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ada juga sebenarnya ulama-ulama lain yang telah pun menterjemahkan. Rahimahullahu ta'ala. Meninggal dunia sekitar tahun 1246 Hijrah sehingga 1830 Masehi.
sama dengan 1830 Masehi. Dan beliau namakan terjemahan tersebut dengan Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Ini nama kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Iaitu kitab yang tersangat masyhur di Asia Tenggara ini, dapat sangat banyak barakah ataupun berkahnya. Ia mempunyai gaya bahasa yang tinggi dan huraiannya yang lengkap serta tambahan yang sangat besar faedahnya. Dan tujuan kita menterjemahkan semula kitab ini hanyalah untuk menampilkan satu terjemahan baru yang lebih ringkas dan lebih sesuai dan kemampuan generasi yang ada sekarang ini. Jadi ulama ni tuan-tuan, satu yang perlu kita ambil contoh daripada adab-adab ulama ni tuan-tuan, dia akan memuliakan orang sebelum dia. Antara adab yang kita dapat lihat di sini, Syekh Fahmi Zamzam ni dia menyebut lagi nama ulama-ulama seperti yang disebut di sini yang telah pun terjemah. Maknanya dia meraihkan ulama yang lain. Bukan dia mementing, orang kata inilah kitab yang paling bagus dan sebagainya. Tak. Ulama dia akan cerita ulama-ulama yang lain. Begitu. Sebab ulama ni lagi banyak berjasa. Kalau dia hanya menyebut kitab dia yang diterjemahkan, itu kalau sebelum tu tak ada orang terjemahkan, tak ada masalah lah. Tapi biasa ulama dia akan memuliakan ulama yang lain, meraihkan ulama-ulama yang lain, dia kata, dan merendahkan diri dia. Sebagaimana dia letakkan di sini, dia kata apa? Dan tujuan kita menterjemahkan semula kitab ini hanyalah untuk menampilkan satu terjemahan yang baru, dia kata. Terjemahan baru yang lebih ringkas dan lebih sesuai dengan kemampuan generasi. Kan manusia kan berubah, metodologi pemikiran, metod pemikiran manusia berubah. Jadi ada mujaddid, ada pembaharuan supaya lebih memahami apa yang nak disampaikan. Kalau kitab-kitab lama tuan-tuan, dengan jawi lama, dengan penulisannya agak tinggi, bahasa-bahasa yang tinggi, tak semua orang boleh baca. Tuan-tuan bacalah kitab-kitab lama, memang tak semua orang boleh baca. Jadi perlu kita, ulama-ulama ni dia melihat kesesuaian, dia melihat apa yang mampu untuk masyarakat sezaman. Sebab tu ulama ni, antara tugas ulama ni, dia mencari cara bagaimana nak menyesuaikan keadaan semasa, keadaan masyarakat ni dengan ilmu agama. Bukan mengubah agama tuan-tuan, tapi nak sesuaikan dengan masyarakat, penerimaan masyarakat. Kalau kita belajar style lama, turas dan sebagainya, lama maknanya kan, dia jadi berat lah. Lama-lama nanti jadi malas. Seterusnya, mudah-mudahan disebut di sini berakhir dengan pengharapan para penulis, para penterjemah, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut di sini, mudah-mudahan terjemahan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keberkatan, dan adalah diharapkan semoga terjemahan ini dapat menyinari jalan bagi siapa sahaja yang berusaha untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat kelak. Ini kata-kata penterjemah. Disebut di situ al-faqir, disebut al-faqir maknanya merendahkan diri. Ilallah, al-faqir ilallah, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, Ahmad Fahmi Zamzam, Ma'had Tarbiyah Islamiyah, Derang Pokok Sena, Kedah, Malaysia. Duduk sini, duduk Kedah tuan-tuan. Sekarang pun masih lagi ada, bolehlah ziarah begitu. Kemudian sebelah tu tuan-tuan, dia adalah letakkan beberapa perhatian dalam penterjemahan ini. Biasalah, pertama dia kata di dalam terjemahan kitab Bidayatul Hidayah ini ada beberapa naskah yang kami jadikan bahan perbandingan ataupun rujukan. Dia kata di situ. Yang pertama dia kata antara perbandingan tu Bidayatul Hidayah cetakan Maktabah Al-Ghazali, Damaskus, Syria. Ini kitab-kitab yang lain lah, ni kita tak perlu baca. Yang kedua, kitab-kitab lain yang dijadikan rujukan dalam terjemahan ini ialah antara yang ulama ni bila nak terjemah satu kitab, dia mesti gunakan reference kitab lain. Macam orang buat tesis lah, mana ada orang guna citation diri sendiri.
Oh saya rasa gini-gini, habis lah. Memang tak ada faedah. Mesti dia kena quote kata-kata orang lain. Citation ambil ni. Ataupun kalau ayat dia pun ayat sikit saja, mesti dia kena ada dasarnya, mesti kena ada sumber. Ulama ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, mungkin sini mungkin ada yang pernah buat apa penulisan ke. Setiap penulisan ni dia ada abstrak. Kan? Abstrak tu kalau dalam abstrak ni yang buat tu nama dia Roger Dakin. Dia hidup 100 tahun lepas lah. Ulama ni tuan-tuan dah buat abstrak ni lama, 800 tahun lepas dah buat, yang disebut sebagai manhaj. Dan kitab-kitab ni ada manhaj yang menerangkan keseluruhan apa yang ada diterangkan dalam kitab tu. Roger Dakin ni kerja dia kopi daripada ulama-ulama hebat dan dibawa, ditukar kepada ilmu yang lebih dikenali. Jadi kita kalau cerita tentang abstrak, siapa cerita? Roger Dakin. Kita pun rujuk bagi orang Inggeris. Sedangkan ulama-ulama dah buat dulu. Banyak lagi tuan-tuan kehebatan ulama yang boleh dijadikan satu benda yang kita teliti, kita fahami lah insya-Allah. Antara kitab yang jadi kerujukan tuan-tuan, syarah Maraqi Al-Ubudiyah ala matni Bidayatul Hidayah. Syarah kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Allamah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, cetakan Maktabah Darus Saqaf Surabaya, Indonesia. Jadi dulu kalau terjemahan ni banyak Indonesia yang buat. Tu banyak lagi tuan-tuan. Kemudian habis itu yang lain boleh baca sendirilah kandungan ni semua. Terus kita kepada muqaddimah. Nah, bila sebut muqaddimah ni, kitab-kitab mesti ada muqaddimah tuan-tuan. Kita pun, saya pun kalau nak kuliah mesti ada muqaddimah. Bila muqaddimah ni dia masuk dah kata-kata Imam Al-Ghazali. Dia dah masuk bab-bab yang perlu kita betul-betul faham. Qala muallif rahimahullah taala, berkata muallif yakni Al-Imam Ghazali, disebut apa? Dia kata dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihani. Apa maksudnya ni tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan. Jadi ulama ni tuan-tuan, setengah tu dia mewajibkan meletakkan setiap karangan kitab tu dengan letakkan Bismillahirrahmanirrahim. Sama macam doa tuan-tuan. Antara rukun doa adalah mesti memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebut, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki sekalian alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Setengah orang Allahumma salli ala sayidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Tak salah mana-mana. Kemudian baru kita doa-doa kita. Doa Al-Quran ke, doa hadis ke. Kemudian tutup dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu antara rukun-rukun berdoa. Jangan kita tiba-tiba Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Oh, tak mula dengan bismillah, tak mula dengan alhamdulillah, tak mula dengan salawat ke atas Nabi. Adab di situ dah lari. Itu cara ulama. Allah dia kata segala puji bagi Allah Taala, sebenar-benar pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama juga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu kalau bahasa Arab dia isim ma'rifah. Ma'rifah ni diketahui pujian itu ataupun pujian ini alhamdulillahi rabbil alamin, kepada Tuhan siapa? Tuhan kita, rabbil alamin. Alam ni apa tuan-tuan? Beza dah alam ni apa? Alam ni kullu ma siwallah, apa yang selain daripada Allah adalah alam, makhluqat. Jadi faham di sini makna cahaya ke, malaikat ke, bintang, bulan, tanah, masjid, surau, manusia, semua alam. Bila alam, dia akan masuk bab penisbahan kepada jirim dan jisim. Apa yang disebut sebagai alam, dia merupakan jisim.
Latif ataupun kasif. Latif ni maknanya jisim yang lembut, yang boleh dilihat, tak boleh disentuh. Kalau kasif, jisim yang kasar. Nafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Itu kalau bab tauhid. Jadi faham makna alhamdulillahirabbil alamin. Faham gitu ya, maknanya segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nafi puji bagi makhluk. Kalau makhluk dapat pujian, apa perlu dia cakap? Hadza min fadli rabbi. Ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Faham yang tu? Alhamdulillah. Kemudian alamin. Allah Subhanahu Wa Taala penguasa sekalian alam. Makna nafi Allah tak sama dengan alam. Gitu. Itu mudah kata begitu. Salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sama juga dia diaturkan dengan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu, apa disebut di sini, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk, yang paling mulia makhluk, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bertakwa, dan orang yang paling bertakwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu kena faham. Dan kemudian dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Begitu. Seterusnya, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian yang besar dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Kalau dalam kitab ni biasa dia sebut gini, fa'lam, i'lamu, ketahuilah. Kalau ulama biasa karang kitab dia akan berkata begini, fa'lam, i'lamu, ketahuilah, bahawasanya, ataupun dia nak menerangkan kepada kita. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlomba-lomba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha untuk menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Ini intabih ataupun berhati-hati, ataupun penegasan ulama sebelum kita nak mengaji ke, sebelum kita nak menuntut ilmu. Imam Al-Ghazali telah tegaskan kepada kita. Kalau mudah ayat ni, kalau kita rumuskan, kalau kita ni ngaji untuk dunia, kita ngaji untuk bermegah-megah, kita ngaji nanti bila orang tanya kita, kita kata, oh saya dah khatam kitab ni, jadi saya rasa saya alim, saya tahu segala-galanya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Dia kata kamu telah menjual akhiratmu, kamu membinasakan diri kita. Dia kata dah banyaklah dia kata di sini. Dia kata lagi-lagi kalau orang yang macam saya lah, tuan-tuan mengajar, kadang-kadang ada orang yang mengajar untuk mendapatkan harta dunia, kan? Orang-orang mengaji hebat dan sebagainya, bayaran tinggi. Jadi orang meletakkan bayaran tinggi-tinggi, lepas tu dia nakkan duit daripada ilmu yang dia mengajar. Jadi di situ dia telah menjual agama. Dia memperjualkan agama, eksploitasi agama. Tapi kat Malaysia tak ada ustaz-ustaz kat Zimbabwe kot. Kita ustaz-ustaz kita mantap, bagus. Saya lah mungkin kadang-kadang niat tu lari. Maka dia begini tuan-tuan, salah ke kalau bayar ke atas ustaz untuk mengajar? Tak salah, tuntutan lagi perlu diberi imbuhan kepada. Yang salahnya kalau ustaz tu minta. Ustaz tu minta segini-segini tu salah. Siap buat rate ke bagaimana ke, tak boleh lah begitu. Tapi kalau kita pun agak-agak lah, kalau daripada Sarawak, Sabah duk bagi RM50, ngamuk lah ustaz tu, tiket apa semua. Jadi berpada-pada, perlu saling toleransi, memahami, begitu. Tak timbul isu sebenarnya. Maka kadang-kadang orang buat isu sebab dia boring.
Dia boring, dia pun keyboard warrior, dia tulis. Oh ni gini-gini. Tak payah baca lah tuan-tuan. Buang masa kita. Baik mengaji. Maka perjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu menjadi hancur, dan guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Saya ibarat beginilah, saya mengajar, ada yang mengaji dengan saya ni untuk dia mendapatkan kemegahan. Ibarat macam saya ni penjual, saya jual kat perompak pedang. Apa dia buat? Dia bunuh saya balik tuan-tuan. Begitu. Bahaya tak? Bahayalah. Menunjukkan ilmu ni tuan-tuan, jangan dibuat main. Saya nak tanya tuan-tuan, orang yang miskin dia riak ke? Takabur ke? Adakah orang miskin dia bangga diri? Kalau dia bangga diri, dia bukan miskin. Dia miskin dan gila. Orang miskin tak akan bangga, tak akan belagak, tak akan riak, takabur semua. Yang riak takabur apa? Yang takabur, yang sombong, orang kaya dan orang berilmu. Orang berilmu ni, ilmu dia tidak datangkan kemuliaan. Sedikit pun ilmu tak datangkan kemuliaan. Ilmu ni kalau tidak disulam dengan tasawuf, mensucikan hati, maka akan bertambah-tambah sifat takabur, riak, dan dia rasa dia menguasai segala-galanya, sampai menyangkal akan orang-orang lain. Itu bahaya ya. Selalu kalau mengaji diingatkan benda ni. Tapi banyak tak orang-orang yang mengaji ilmu terlajak ataupun terhilang daripada landasan sebenar? Hilang. Sebab tu permainan iblis ni bijak. Iblis ni tuan-tuan, dia suka dengan orang yang berilmu. Kejap je dia boleh ubah kosotnya, ubah sikit-sikit. Dia ubah macam ni tuan-tuan, dia ubah kepada maksiat ke? Tak tuan-tuan. Dia ubah dengan cara ilmu. Iblis ni tuan-tuan, kalau kita tanya tentang Al-Quran, dialah lagi alim. Kita tanya tentang hadis, dia tahu sebab urut hadis Al-Quran bila diturunkan. Dia tanya tentang Nabi-Nabi, dia mengetahui tuan-tuan. Sebab dia hidup lagi lama pada kita. Tapi sebabkan apa sifat dia? Dia tak nak terima arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari iblis tuan-tuan, dia masuk dalam neraka, dia dicampak ke dunia, dihina dan dengan sehina-hinanya. Sebabkan dia ingkar arahan Allah satu saja. Tak nak sujud kepada Nabi Adam. Hari ini manusia tuan-tuan bukan setakat ingkar satu ayat. Ada orang yang tak pernah kenal Quran. Ada orang tak pernah solat seumur hidup. Ada orang yang bergelumang dengan maksiat seumur hidup dia. Kita bukan judge orang ya. Cuma saya nak kata, lagi teruk tuan-tuan. Ada orang yang tak pernah kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajar di ada seorang ni budak, dia kata gini dengan saya. Abang saya kata Nabi, tak sanggup saya nak kata. Dia kata begitu. Tapi benda tu sangat merasakan panas darah saya dengar. Abang awak siapa ya? Abang awak siapa ya? Saya kata begitu. Menunjukkan di mana kefahaman agama yang ada pada anak bangsa kita hari ini. Hilang. Gitu. Bahaya tuan-tuan, bahayalah. Maknanya dah tertipu dengan iblis. Kemudian tadi tuan-tuan sambung lagi. Mana tadi? Seandainya saya lupa bawa pen tadi. Ya, ada saya pen dalam. Tadi kalau kabut di sekolah, sekarang balik lewat. Balik sekolah pukul 6.30. 6.45 sampai rumah. Mani-mani terus jam pula tadi. Tak apa. Next time lah saya bawa. Sampai mana tadi? Engkau telah tadi ayat dia menjual pedang tadi seperti sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah azan mai tahu ya tuan-tuan? Dah azan ya? Hampir kita habiskan hadis Nabi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha." Artinya, siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dihitung berkongsi, dianggap bekerjasama di dalam melakukan maksiat tersebut. Redha fi maksiatin maksiatun. Orang yang redha kepada maksiat,
dia dinisbahkan seperti perlaku maksiat. Sebab tu Nabi SAW, hadis Nabi sebut apa? Man ra'a minkum munkaran falyataghayyir biyadihi. Bila Nabi lampak kemungkaran, Nabi akan ubah dengan tangan Nabi. Fa illam yastati' bertukar daripada tangan kepada perkataan dan sampailah kepada hati. Kita baca hadis ni biasa. Begitulah cara dia. Tak boleh kita tengok dia ni, kita pun tak berani nak cakap. Dia ni asyik-asyik melepak setiap waktu di kedai, setiap waktu. Kita tak boleh suzon bila dia solat, tak boleh, tapi cuba ubah. Sampai kita ni nafilah, kita kata mogalah dia ni sampai ke masjid surau, begitu. Supaya kita ni tak boleh redha dengan sebarang maksiat. Sama juga dalam hadis ni tuan-tuan, orang yang walaupun setengah perkataan dia mengiyakan, maka dosanya tuan-tuan, penghitungannya sama macam pelaku tu. Dia kata dianggap bekerja sama. Termasuklah bab-bab sekarang ni tuan-tuan, bab-bab rasuah ke, bab-bab semua bab lah yang kita tengok kemungkaran yang berlaku. Tak boleh kita bekerjasama. Sebab tu pentingnya, ada orang kata apalah ustaz-ustaz zaman sekarang duduk dengan orang-orang baik je, duduk-duduk surau je. Bukanlah ustaz tu duduk surau, ada juga dia pergi-pergi buat dakwah. Tapi kita kena selalu berdamping dengan orang-orang yang sentiasa dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab tuan-tuan. Sampai kita kepada surat 2 ni tuan-tuan, minggu depan hujung bulan. Ini kuliah ganti kita hujung bulan tu sampai samuleh, dan jikalau niatmu wallahu a'lam, insya-Allah tuan-tuan, apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terkurang tu datang daripada diri saya sendiri tuan-tuan sebagai wasilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita taufik dan hidayah, istiqamah kita dalam jalan orang yang menuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Amin ya rabbal alamin.